negara kecil boleh menewaskan negara besar. Yang ini tambahan lah. Tambahan untuk kita jawab. SPP dan Melaka. Jadi, tanpa merujuk buku teks, cuba kita jawab soalan ini. Okey, kemunculan nasionalisme ke abad 20 didorong oleh pengaruh luar dan serantau. Jelaskan. Okey, yang pertama, terus kita tulis key tadi. Kita nak ambil dua. Yang pertama kita nak ambil apa? Katakan nak ambil Shima, kata tadi apa Shima? Gerakan Islah. Okey, tak apa. Kalau kita nak ambil gerakan Islah, tak apa, tak ada masalah. Gerakan Islah. Cikgu tulis key saja Pelajar akan jawab dalam bentuk ayat lengkap. Apa huraian gerakan Islah? Dia ada kata kunci, dia lebih apa? Lebih apa? Jawapan progresif. Ni. Jawapan dia di sebelah ni. Cikgu dah letak. Dia lebih agresif. Maksudnya agresif ni dia menyeru menentang British, Dia minta wanita diberikan pendidikan. Itu kaum muda. Dia membawa masuk risalah. Kalau Jepun, ini kita dah dapat berapa markah? 2 markah. Kalau Jepun, menang ke atas Rusia. Good. Apa huraian dia? Okey. Tadi cikgu dah sebut tadi. Bila Jepun menang, negara kecil menang pada negara besar, apa jadi orang luar tengok? Dapat membuka mata. Ya, membuka mata. Good. Membuka mata. Kita dah dapat jawab ni. Seronok kita kalau kita dapat jawab. 2 soalan datang, kita dapat jawab. Okey. Soalan Keban, dia tanya senang saja. Mengapa semangat nasionalisme perlu dipupuk? Perlu. Kita kena garis. Dalam masyarakat. Kenapa kita nak pupuk? Biasa di sekolah, kan dia kata kita gunakan kaedah tertentu. Kalau macam ini Keban, apa kita nak guna? Kenapa kita perlu pupuk? Kan ingat Cikgu Yusof ada lagu kan? PES good disikan. Tabah berani, bertoleransi, cintakan negara, budi pekerti. Mana jawapan tu? Mana kita nak ambil? Kenapa perlu dipupuk? Good. Sides kata, mengekalkan semangat perpaduan yang akhirnya akan melahirkan masyarakat bersatu padu. Sides. Good. 2 poin. Cuba dengar lagu Cikgu Yusof buat ni. Tabah berani, bertoleransi, cintakan negara, budi pekerti, setia pada raja negara. Mana kita nak ambil? Kenapa kita perlu pupuk? Untuk melahirkan masyarakat yang apa? Ada perasaan apa? Cinta akan negara. Ya, cinta akan negara. Good. Cinta. Lagi? Kita ambil poin dulu. Apa? Kita nak melahirkan masyarakat apa? Yang apa? Berani. Good. Berani. Bertoleransi. Pandangan dan bertoleransi. Semua kita boleh dapat ni. Itu kadang-kadang kita sebenarnya bukan tak boleh jawab Kebat. Kita boleh jawab. Cuma kita tak tahu kaedah. Kadang-kadang sama juga dengan kita menggunakan kaedah PES. Sama juga. Politik, ekonomi, sosial. Politik kalau ada macam ini, masyarakat akan adanya stabil. Macam mana kita nak pastikan negara kita stabil? Kita mesti saling hormat menghormati. Kan? Kita nampak. Izzati kata, berani mempertahankan negara, good. Masyarakat bertoleransi. Tinakaran kata setia kepada raja. Semua jawapan. Itu yang kita nak pupuk. Kalau kita melalui mata pelajaran sejarah. Pentingnya pendidikan. Soalan Melaka ni senanglah cikgu. Baru kita nampak senang kalau ada pelajar daripada Melaka yang jawab soalan ni dia tahu. Senangnya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini soalan Pulau Pinang.
Pulau Pinang dia tanya apa? Dia tanya Thailand. Baik, kita tengok Thailand. Thailand, kalau kita tengok di sini, dia ada dua yang penting raja yang pelajar perlu faham. Raja mana? Mana raja yang kita nak tengok? Raja Chulalongkorn dan Raja Mongkut. Baik. Kedua-dua raja ini, biasanya di soalan-soalan inilah. Mereka memodernkan negara dari segi pentadbiran. Okey, kita kena faham. Yang ini pelajar kena ingat, yang ini kena ingat. Apa yang Mongkut buat? Bina hubungan baik dengan Barat. Contohnya, membawa masuk 80 penasihat Barat. Ini fakta. Uraian. Dalam bidang apa? Ini contoh. Di sini dah dapat 3 markah. Kalau Chulalongkorn pula, senang saja. Meneruskan. Ada perkataan ini dah dapat markah. Fakta. Apa kesan dia? Ini kesan dia. Bebas daripada penjajahan. Kalau kita tengok Thailand ni tak dijajah. Dan kita tengok macam mana ada sedikit gerakan-gerakan rakyat kelemahan daripada Raja Wajirawut ni. Apa yang lemah? Beliau ini bersikap boros. Jadi rakyat bila boros, kita nampak rakyat jadi gelisah, tak tenang. Jadi dua pemimpin timbul. Ini pemimpin dia yang telah menubuhkan Parti Rakyat dan Revolusi Thai yang menukarkan sistem raja perlembagaan menggantikan raja berkuasa mutlak. Di sini kita nampak ini antara kesan-kesan ni lah. Okey. Ini pelajar kita boleh tengok. Dan bila kita tengok soalan ini, satu negeri saja. Pulau Pinang. Tapi sebelum ini, dalam video cikgu, dalam bulan 9, cikgu dah terangkan, tolong tengok tajuk Thailand ni. Cikgu dah katakan benda yang sama. Tokoh, cikgu kata tokoh siapa? Nyatakan 2 tokoh pelajar, 2 markah siapa? Raja Mongkut dengan Raja Chulalongkorn. Okey, good. Jelaskan pemodenan tokoh di A. Apa dia buat? Jangan okey, ni semua dapat. Apa pemodenan dia buat tadi, Mongkut? Bina hubungan baik dengan Barat. Okey, good. Contohnya? Dah ada jawapan di situ kita nampak. Mahmudah dia kata, Mongkut, dia kata apa? Mahmudah, kalau kita tengok jawapan Mahmudah, kita tengok sekejap dekat chat. Terima kasih Mahmudah. Kita tengok di sini sekejap. Menarik jawapan pelajar. Ada lagi pelajar baru nak masuk. Kita terima lah juga. Kita tengok jawapan. Mahmudah kata, Raja Mongkut memujukkan hubungan baik dengan Barat. Kita nampak tu kan? Dapat ke markah? Melantik penasihat Barat untuk melatih pegawai. Di situ kita dapat 2 markah. Contohnya dalam bidang apa? Kewangan. 3. Sedangkan soalan kita dia nak berapa markah? Dia nak 2 je. Dah lebih dah jawapan tu. Tahniah. Dah dapat dah. Kalau kita kata Chulalongkorn, meneruskan. Meneruskan apa yang dibuat oleh Mongkut. Okey. Yang C. Okey, ini pun kita dapatlah 2 markah. Kesan pemodenan kepada Thailand. Kesan yang paling mudah sekali. Apa dia? Bila negara Barat baik dengan kita, kita baik dengan dia, apa kesan dia? Thailand tak dijajah. Good. 1. 2. Maka 3 ni. Thailand tak dijajah. Okey, 2. Siapa? Tolong pelajar bagi respon. Siapa lagi? Apa lagi? Keamanan. Good, Danisha. Negara dia aman. Okey. Ekonomi stabil. Good. Biasanya, kita kalau ekonomi, kita tukar perkataan stabil tu kita letak pada politik. Tak apalah. Kadang-kadang pemeriksa dia faham. Itu nampak banyak lagi jawapan. Mengelak,
Kalau stabil, kita letak pada politik. Kalau ekonomi, kita gantikan dengan rancak, berkembang, maju. Okey, baik. Soalan Pulau Pinang, cuba kita tengok. Ini soalan Pulau Pinang. Dua tokoh. Kita dah bincang tadi. Pemodenan. Kita dah bincang ke belum? Sama dah? Dia tanya tadi. Ulang balik. Siapa nak bagi respon pemodenan? Siapa nak on mic? Cikgu, saya nak cuba. Saya tengok negeri mana yang nak cuba ni. Saya nak cuba jawab. Come on mic pelajar. Okey, saya nak cuba jawab. Kalau tulis lambat. Siapa nak cuba jawab ni? Pemodenan yang dilakukan oleh tokoh di A. Tadi dah bagi tahu dah. Apa Mongkut buat? Membina hubungan yang baik dengan Barat. Good. 1, 2. Contohnya apa? Huraian ni, huraian. Dibina hubungan baik, huraian ni apa? Membawa masuk berapa orang? 80. 80. Contohnya? Dalam apa? Penasihat kewangan. Okey, kewangan. Good. Pelabuhan. Okey, Boleh. pelabuhan. Boleh. Chulalongkorn buat apa? Manakala Chulalongkorn pula? Sebab dia kata tokoh di A, mana-mana boleh kita ambil. Chulalongkorn buat apa? Meneruskan. Meneruskan apa yang dibuat oleh Mongkut. Okey, itu kita nampak. Senangnya soalan. Ini Pulau Pinang. Dan yang ketiga, ini soalan yang paling banyak pelajar. Kalau kita tengok di sini, 2.7 ini antara yang paling banyak lah. Cikgu tak berniat nak buat semua. Ini yang dah buat dalam video sebelum ini. Ini 2.7. Peranan kaum. Kita bacalah, kaum muda ni apa? Kaum muda ni dia tidak ngam dengan kaum tua. Apa? Dia menggunakan medium apa untuk menyebarkan idea? Nampak? Apa kaum muda guna? Ini soalan Selangor ni, pelajar. Media cetak. Media cetak apa dia? Contohnya? Akhbar. Apa dia? Nama. Jawi peranakan Bukan. Dalam buku teks ada. Dekat mana kita nak tengok? Okey, tak apa. Kita jangan risau. Kita tengok dekat buku teks. Kita nampak jumpa tak sini? Muka surat ni? Imam. Apa dia tulis tu? Nabilah kata utusan Melayu. Bukan Nabilah, belum. Tengok. Itu kalau nasib baik kita ingatkan malam ni. Apa dia? Cuba tengok. Dia tulis tepi sekali. Al-Imam. Dia gunakan Al-Imam dan juga neraca. Ingat pelajar ini cikgu ya. Baik, ini soalan Selangor. Okey. Soalan Selangor tadi dia tanya tentang pendidikan agama. Ingat pelajar, bila kata pendidikan agama, dia ada kaum muda. Bila sebut kaum muda, dia mesti ada madrasah. Nanti bila sebut madrasah, ambil satu contoh madrasah yang pelajar paling mudah ingat. Mana yang paling mudah ingat? Sendirinya. Ya, inilah yang paling mudah kita ingat. Madrasah Al-Atas. Cikgu bagi tahu, kalau kita tak tahu semua, jangan tak tahu langsung. Kita kata, gerakan Islah, saya dapat tahu satu cikgu. Hafal satu tokoh dia. Dalam banyak-banyak tokoh ni, mana yang paling mudah kita ingat? Mungkin Syed Syekh Al-Hadi. Okey, satu lagi. Mereka berkembang dengan apa? Madrasah. Satu lagi. Macam mana madrasah contohnya? Ini. Baik. Jadi kita nampaklah. Kita bukan nak hafal semua pelajar. Sejarah, kita kena olah. Bukan kita hafal sebiji-sebiji. Ini agama. Kalau pendidikan Inggeris, terus ingat. Inggeris, MCKK. Kalau Melayu, apa dia? Sekarang kita panggil UPSI. Dulu kita panggil apa? SITC.
dah dapat markah pelajar. Itu saja. Kita tengok, ingat nama tokoh. Setiap bahagian ini, dia ada tokoh pelajar. Dia tak sukar. Macam kita kata tajuk 2.6. 2.6 ni paling banyak cikgu minta pelajar jangan lupa, jangan tinggal bahagian ini. Sebab Negeri Sembilan, dia soal tentang peranan agama. Kita tak risau. Sebab kita dah belajar tadi tentang gerakan Islam. Kita hafal sekali, 2 kali kita dapat. Kita dah hafal gerakan Islam. Kalau gerakan Islam kita dapat, sekurang-kurangnya 1 markah kita dapat. Sekarang ni kita tak nak niamis pelajar, minimum kertas 2 pelajar perlu dapat ialah 40. Minimum, paling sedikit. Okey, baik. SBP, dia soal apa? Tentang penulisan kreatif. Bila sebut penulisan kreatif, terus kita bagi. Ini bukan akhbar. Dia mesti ada novel. Ingat 1 novel. Contohnya, Melur di Kuala Lumpur. Ataupun Putera Gunung Tahan. Ini cara kita nak ingat. Okey, SBP. SBP juga soal tentang media cetak. Ini barulah jawi peranakan. Jawi peranakan ni, ini antara yang awal lah. Yang ada di Singapura. Yang menegur British di Singapura. Nampak? 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 pun ada. Pendidikan sama tak dengan tadi? Sama. Bila baca pendidikan, kita ingat 2.7. SITC, MCKK, madrasah. Jadi pelajar, pimai-pimai tentu saja. Itu sebab kalau kita tengok nasionalisme ni, bukanlah soalannya susah. Sebab kita boleh jawab anak-anak, kalau betul-betul kita baca. Yang ini cikgu dah bagi jawapan. Nanti PowerPoint ni jangan risau. Siapa nak cikgu boleh bagi, tak ada masalah. Ini contoh soalan SPP. Yang cikgu terangkan tadi kan. Bagaimana faktor penulisan kreatif? Bila sebut penulisan kreatif, dia mesti novel. Sekurang-kurang pelajar kata, novel. Dapat dah markah. Contohnya, novel, apa nak ambil? Melur di Kuala Lumpur. Dapat 2. Dia tanya penulisan kreatif. 2 markah. Sistem pendidikan. Kena bagi juga. Apa sistem pendidikan yang pelajar ingat? Sini tak ada nota. Apa dia sistem pendidikan tadi? Dah lupa dah. Madrasah. MCKK good. Lagi? Madrasah lagi? SITC. SITC good. Dapat markah. Dapatlah 4. Nampak di situ kita nampak. Ya, senangnya kita. Bab ini tu kadang-kadang kita, bukan sukar sangat kita nak faham. Sebab benda ni dia berkait-kait dan bila kita baca, jadi nampak pelajar. Ini antara yang tokoh-tokoh lah. Cuba kita tengok sedikit soalan yang berkaitan dengan ini. Pelajar boleh tengok nantilah. Ini penulisan. Cuba kita tengok sedikit soalan objektif. Okey. Apakah maksudnya nasionalisme, anak-anak? Jangan salah ni. Banyak kali dah buat ni. Perasaan cinta akan negara. Good. Perasaan cinta. Tak ada jawapan yang salah. Semua dia C. Good. Ini dah ada jawapan. Cikgu letakkan buku di bawah. Anak-anak boleh tengok. Good. Tahniah. Okey. Ini kita nampak. Ada 3 tadi kan? Ramai C. 2. Apakah sifat? Cikgu ambil ni semua soalan-soalan percubaan ni. Apakah sifat kebangsaan orang Melayu yang diperjuangkan oleh tokoh berikut? Cikgu. Dah lupa. Haikal dia terus bagi jawapan dah. Ramai. B. Ada lagi? Belum bagi buku lagi ni. Tina Karen B. Ramai B. Ada lagi jawapan? Good. Tahniah anak-anak. Hebat. Di mana kita katakan tanah kemelayuan? Dia ada bawah tu. 2 dah betul. 3. Tadi kita belajar tadi tentang revolusi tadi. Bagaimana Ustaz James mengatasi situasi? Misah kata B. Ni. Udah. Jangan tengok buku anak-anak. Kita cuba buat, kita cuba uji kita.
Sidis kata A, ramai A ni. Jadi melarikan diri ke Perancis. Good. Tahniah. Kita nampak. Akhirnya dia melarikan diri ke Perancis. Bawah sekali. Oh, ini bagus ni. Ni kalau kita buat kuisis minggu depan ni cantik ni. Okey. 4. Undang-undang berikut dihasilkan oleh ahli falsafah Inggeris. Ini revolusi mana ni? Bill of Rights. Apakah tujuan undang-undang tersebut digubal? Okey, Maria dah bagi D. Okey, kita tengok yang lain. Ini antara good. Tahniah anak-anak. Kita nampak anak-anak mesti kuat ingatan. D. Okey, kita nampak di situ kan. Okey, yang kelima. Tengok gambar ini. Ini negeri mana ni? Filipina. Jose Rizal. Apakah tuntutan gerakan tersebut terhadap Sepanyol? B. Okey, persamaan hak bangsa. Good, ramai pelajar bagus. Ini kita macam ini kita seronok. Maksudnya pelajar sebenarnya kita dah bersedia sebenarnya. Okey, good. Yang ketujuh, Sumpah Pemuda. Ini negara mana ni? Endon. Ikrar. Negara mana ni? Indonesia, good. Soekarno. Sebab di sini dia ada semua Indonesia. Okey. Kalau kita kata Pertubuhan Muhammadiyah tu di-link dengan Raden Adjem Kartini tu Okey. Chulalongkorn tadi baru sentuh. Apakah perubahan tersebut? Mengapa perubahan tersebut dilakukan? Okey, Joyce B. C. Okey, dah ada dua jawapan ni. C dengan B. Okey, Okey, jawapannya apa? Takkan C. kita letak C. C atau B? C. Mengapa perubahan tersebut dilakukan? Untuk memelihara kedaulatan negara ataupun memantapkan pentadbiran? Okey, cuba kita tengok pelajar. Okey, di mana kita nak ambil? Okey, mana jawapan sekarang ni? B. Kalau ni, jawapannya ialah memelihara kedaulatan. Tak apa. Kita salah tak apa. Ini yang dah ke-9 ni. Yang ke-10. Zakba, Fatimah Yaakob, Rahim Kajai. Dia orang ni, siapa tokoh ni? Madrasah dah tentu salah. Kita potong awal-awal. Penyebar berita, kita potong. Salah, nampak sangat penipunya. Okey, good. Ramai tulis penulisan kreatif. Okey, good. Okey. Kita nampak yang lain-lain tu anak-anak yang terakhir. Ini pun 10. Jadi apa yang kita buat ni anak-anak? Sebenarnya, kalau kita nak ulang kaji, cikgu ulas balik cikgu minta kita jangan tinggalkan yang awal-awal cikgu letak tadi dalam perkongsian kita. Untuk kita mengulang kaji tajuk ini, 4 ini cikgu dah masukkan. 1 yang ini cikgu dah masukkan dalam grup Telegram. Ini supaya pelajar nampak. Bila kita nak ulang kaji bab ini, kita nak baca mana? Mana Telegram cikgu? Ini. Ramai yang masuk ni. Cikgu letak baliklah. Supaya pelajar yang baru masuk, dia tahu di mana cikgu berkongsi bahan sebelum ini. Okey, baik. Jadi pelajar, jadi kita nampak tadi ada 188. Tahniahlah pelajar yang hadir pada malam ini. Kita letak screenshot sikit. Kita letak bagi shot-shot di sini untuk kita terus memahami bahawa sejarah ini bukan sukar. Sejarah kita boleh skor, sejarah kita boleh dapat A dengan syarat kita berusaha. Shima, kita baru masuk kali kedua Shima. Next kita akan masuk bab 3. Bab 3 ni tumpuan kita ialah pada faktor kedatangan Jepun. Jadi sebenarnya pelajar boleh tengok dulu, nanti cikgu masuk dulu video yang cikgu dah buat sebelum ini supaya pelajar nampak, relax, kita tengok video, kita belajar. Ya, dah habis dah. Fahami? Sebab dia tak boleh, sebab kita tak boleh lebih sejam. Nanti orang marah sebab dia kata data dia banyak. Malam ni buat pun ramai yang marah.
mesej saya, jangan buat cikgu marja lawak lah. Tak apalah cikgu, saya rakam. Kita akan share nanti rakaman dalam grup. Cikgu doakan semua anak-anak yang hadir ini berjaya mendapat A dan ke atas. Tidak ada gagal. Boleh jawab dengan baik. InsyaAllah kalau 2 bab ni kita dah buat, anak-anak akan dapat tulisan yang terbaik. Okey, cikgu mohon kalau ada kesilapan, mohon maaf. Dan kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Ahad dengan bab 3. Link sama, tak berubah anak-anak. Sebab malam esok cikgu ada perkongsian dengan SMK Bukit Indah, Ampang. Tak dapatlah kita nak kongsi. Esok kita share dengan anak-anak Ampang saja berkaitan dengan semua analisis Form 4, Form 5 dan bimbingan menjawab. Okey, terima kasih anak-anak yang hadir malam ini. Cikgu doakan semuanya dipermudahkan urusan. Terima kasih, jaga cikgu. kesihatan, jaga diri masing-masing. Sama-sama. Amin cikgu, amin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.